Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang rakan saya menyelamatkan orang sesat di dalam hutan, tapi dia juga sesat dan jatuh ke dalam gaung. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Posko. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan satu kisah benar daripada rakan saya, Muhammad Firdaus. Ceritanya bermula, rakan saya Firdaus, dia ni seorang ahli pengakap, ahli pengakap Kelana, ahli pengakap Kelana, bukan sembarangan ya. Pengakap Kelana ni kira macam seorang pengakap yang berpengalaman. Dan saya pernah panggil dia untuk menjadi fasilitator perkhemahan sekolah saya. Dan dia pernah bimbing murid-murid di sekolah saya dan pernah mengatur perkhemahan di sekolah saya. So, kira dia ni seorang yang orang pakar lah. Pakar dalam perkhemahan, pengakap ya. Mestilah pakar. Dalam bidang buat api, memasak. Memang kalau outdoor ni kira makanan durang lah. Jadi diceritakan, ada satu rombongan mendaki bukit. Mendaki bukit. Tapi dia tidak terlibat lah masa tu. Oh iyalah coba kau bagi nombor siapa-siapa yang ada di situ, yang aktif dia punya telepon. Jadi senang aku WhatsApp nanti kalau ada apa-apa. Kan si Azim sudah ada, siapa-siapa lagi ya. Kau bagi saya nomornya sini, jadi senang aku kontak nanti. Jadi rombongan tu naik ke bukit sampai ke puncak. Namun apabila mereka cuba turun mereka tidak dapat turun. Dalam arti kata lain sesat lah. Jadi rombongan tersebut cuba turun tapi melencong jauh ke tempat lain. Melencong jauh ke tempat lain. Jadi mereka menghubungilah rakan saya Firdaus ni. Mereka menghubungi. Saya kurang pasti, lebih kurang petang kah begitu. Petang. Jadi dia pun dapat panggilan daripada kumpulan yang sesat tersebut. Jadi dia cakap pun, dia dengan rakan dia ada 2 orang dorang. Pergi membantulah grup yang sesat ini. Jadi mereka pun macam bersedia-sedialah, sediakan barang-barang, kelengkapan. Dan dia cuba berhubunglah dengan grup yang sesat tersebut agar senang dia carilah. Jadi apabila mereka mula pada petang tersebut, mereka mula carilah grup yang sesat tersebut. Sepanjang perjalanan menuju ke puncak bukit yang mereka pergi, mereka tidak bertembung dengan grup yang sesat tersebut. Sampai puncak mereka telefon, saya tidak dapat jumpa kamu ni, mana kamu ni. Lepas tu grup tu pun cakap, kami pun tidak tahu di mana kami ni. Jadi menjadi satu kebimbangan lah apabila kalau kau mendaki ataupun ingin menyelamatkan grup tapi kau tidak jumpa grup tersebut. Jadi agak bingung lah rakan saya ni. Nampak di bawah, kalian boleh nampak. Iyalah apa? Kuburan Cina nampak kah? Kuburan Cina nampak kah? Batu 7. Apa? Kuburan Cina Batu 7 nampak kah? Sekolah Cina nampak kah? Sekolah Cina apa? Kuburan Cina Batu 7 nampak kah? Dia cakap tidak ada. Kemudian rakan saya ni minta clue lah kepada grup tersebut, sekiranya apa yang kamu nampak kawasan sekeliling kamu, dia cakap, supaya senang dia tahu. Tapi yang grup yang sesat ni dia bagi tahu mereka hanya nampak pokok. Pokok, semua ada pokok kan. Pokok ada ini, ada pokok besar. Jadi banyak pokok besar dalam hutan ni. Jadi ya agak sukar lah untuk mereka mencari. Jadi salah satu caranya hanya berteriak lah. Berteriak, oi, ya, coba kamu berteriak. Jadi apabila berteriak, dia dapat dengar suara grup yang sesat tersebut. Sekarang jam 4.24, masih juga belum dijumpa. Aku nak tahulah salah bukit kah apakah. Apa dorang kita dengar suara dorang
sekarang kita mau cari lagi di mana lokasi dorang. Sebab kita sudah cerit-cerit, dorang pun dapat juga dengar suara kita pun dapat dengar suara dorang. Sekarang kita mau cari jalan macam mana boleh sampai ke tempat dorang, sebab sekarang ni tempat ni memang curang gila. Memang seram. Keluar pun koyak, kasut pun terbongkar Jo. Jadi mereka cuba pergi ke arah tempat grup yang sesat tersebut. Walaupun mengambil masa yang lama, mereka pergi. Saya dengar mereka, rakan saya Firdaus ni, dia cerita macam mereka sudah lari daripada jalan trek asal. Sedangkan trek asal tu memang sangat jelas lah. Sangat jelas. Kalau orang naik turun memang senang lah, tapi entah kenapa grup tu boleh sesat, dia cakap. Dan dia cakap grup ni sebenarnya dalam lebih kurang 10 orang, hanya 1 orang yang pernah naik bukit tersebut. Itu pun sekali. Dan apabila mereka turun, mereka tidak jumpa jalan. Inilah masalahnya kepada pendaki-pendaki bukit ni. Sekiranya anda belum, kata orang mahir, sesebuah jalan di bukit, kalau boleh jangan memandai-mandai lah. Jangan memandai-mandai. Sedangkan saya ni seorang jenis pendaki, hiking. Walaupun saya banyak kali mendaki Gunung Kinabalu, Gunung Lucia, banyak gunung yang saya daki, pun masih boleh sesat di bukit-bukit yang senang. Ini yang biasa mendaki. Ini kan kau baru 1 kali mendaki. Lagi-lagi kalau grup kamu tu ada mulut yang lancang, ada mulut yang kata orang sombong, gopo, bising, memang mengena lah benda ni. Kadang-kadang itulah dalam hutan ni, ya, bukan kau tinggal 1 orang, bukan kau tinggal 1 orang. Mungkin ada makhluk lain seperti jin. Macam hutan ni memang tempat tinggal dorang. Jadi bila kau masuk, kemudian mulut kau tidak ada insurans, laser membawang. Jadi akibatnya kau makhluk tersebut marah, akibatnya kau disembunyi. Jadi mungkin itulah yang berlaku kepada grup yang sesat tersebut. Jadi rakan saya ni, si Firdaus ni, dia ingin menyelamatkanlah grup tersebut. Dan hari sudah semakin petang. Akhirnya alhamdulillah rakan saya Firdaus ni berjumpa juga dengan grup yang sesat ini. Akhirnya jumpa juga. Alhamdulillah ya Allah. Mereka macam bersyukurlah. Alhamdulillah. Terima kasih Firdaus. Begitulah lebih kurang ya. Macam kalau grup yang sesat ni, apabila kau sesat dan jumpa orang yang menyelamat kau, kira kau macam yang lega lah kan. Macam kau doktor lah. Macam kau sakit demam, apabila kau jumpa doktor, demammu sedikit berkurang. Begitulah ya. Walaupun kau belum lagi pun dapat ubat, tapi bila kau jumpa doktor, kau rasa yang lega sikit. Begitulah orang yang sesat. Bila kau jumpa penyelamat, kau akan rasa sudah selamat. Begitulah. Namun demikian, sesuatu yang tidak diduga berlaku kepada rakan saya ni. Dia sudah menyelamatkan. Dia sudah jumpa. Dia bukan seorang, ya 2 orang. 2 orang. Kira dua-dua ni pakar dalam bidang hutan, selok belok untuk selamatkan diri. Jadi dia pun bawa grup ni untuk keluar daripada hutan tersebut. Memang tersimpang jauh lah. Jauh daripada jalan asal. Jadi mereka ingin kembali ke trek asal semula. Namun mereka, rakan saya Firdaus ni sesat pula bersama grup yang dia selamatkan. Dan apabila mereka jalan, dia katakan dengan saya, mereka berjumpa tempat yang sama, berulang, hingga satu masa mereka jumpa satu tasik. Tapi tasik itu seperti tasik kering. Seperti yang saya cakap sebelum ni,
kalau anda jumpa satu tempat yang lapang, kering, bersih, guys, itulah perkampungan bunian ataupun perkampungan jin. Okey. Dan yang lebih sedih ni, hari semakin gelap dan azan maghrib sudah berkumandang. Mereka dengar azan maghrib. Okey, Allahu Akbar, Allah. Dan tapi mereka tidak jumpa lagi jalan keluar. Okey. Dan sampai satu masa, rakan saya ni paling depan. Dia cakap dengan saya, dia nampak satu jalan. Okey, jalan tu rata, dia nampak. Rata. Okey, masa tu sudah maghrib. Okey. Dan apabila di jalan langkah, nasib baik dia paling depan. Pop, dia jatuh. Jatuh ke gaung. Okey. Dan dia cakap bila dia jatuh ke gaung, dia sudah tidak sedar. Okey, dan yang rakan-rakan yang grup yang diselamatkan itu terkejutlah. Okey, rakan yang jatuh di gaung memang tinggi, dia cakap. Saya ingat bomba yang menyelamatkannya itu dia cakap 30 kaki. Wow, tinggi guys, 30 kaki. Jadi dia ceritakan masa dia jatuh tu memang dia tidak sedar, dan bila dia sedar, okey, dia rasa tanah dia sudah menghimpit di muka dia. Okey. Dan dia cakap dia fikir dia sudah di dalam kubur. Dia pun berteriak, tolong, dia cakap. Okey, tolong. Dan dia cakap dia tidak dapat menggerakkan anggota badan dia. Okey. Dan dia terdengar suara rakan-rakan yang di atas lah. Okey. Jadi selepas tu dia cuba tengok, dia buka tanah tu, dia tengok hanya ada langit, dia cakap bintang gelap. Okey, dan dengar suara rakan-rakan yang di atas. Jadi dia cuba ambil telefon. Okey, kebetulan bateri sudah mau habis. Ni kat masalahnya. Akibat dia terlalu menghubungi yang grup sesat ni. Okey. Jadi bateri handphonenya sikit lagi habis dan dia menghubungi isteri dia. Okey, dia menghubungi isteri dia, dia beritahu isteri dia, tolong telefon bomba sebab dia sudah sesat. Okey, sesat dan jatuh ke dalam gaung. Dan dia tidak boleh bergerak. Okey. Jadi kebetulan bomba yang menyelamat ini adalah sepupu saya sendiri. Okey. Jadi kira saya kesinambungan lah ceritanya ni daripada ceritanya dan sepupu saya. Dan cerita daripada sepupu saya ni, dia cakap mereka dapat panggilan ada orang sesat dalam hutan. Okay, jadi mereka pun pergilah ke tempat kejadian. Syukur bomba. Okay, bomba ni, rakan saya ni bukanlah pakar dalam bukit berkenaan. Tapi itulah, memang bomba mereka sudah ada SOP. Mereka sudah ada cara teknik macam mana untuk menyelamatkan orang di dalam hutan, bukit. Okey, mereka dapat clue. Dia cakap, apa yang kau nampak? Orang cakap dia nampak hanya langit. Bintang. Memang sukar lah. Sudahlah, dia yang menyelamat. Akhirnya dia yang terpaksa diselamat. Okey. Jadi mereka macam sama juga. Jangan putus panggilan. Kau boleh berteriak, bersuara. Jadi begitulah cara rakan saya diselamatkan oleh bomba. Hingga kan sampai satu masa rakan saya bomba ni nampak grup yang yang sesat tu, okey, dan grup yang sesat tersebut menunjukkan kepada bomba tempat rakan saya yang ingin diselamatkan. Dan rakan bomba saya, sepupu saya ceritakan memang tinggilah, dia cakap. Okey, mereka terpaksa gunakan abseiling untuk menyelamatkan rakan saya, dan dia ceritakan bomba tu, sepupu saya itu diceritakan memang cedera parah lah. Okey, memang luka berdarah, rahang rakan saya tu pecah. Okey, pecah dan terpaksa diselamatkan. Okey. Memang syukur alhamdulillah rakan saya ni masih selamat dan hidup. Okey. Memang kalau ikutkan rakan saya bomba tu, dia jatuh di kawasan batu ya. Batu memang nasib baik kepala dia tidak terhempap di kawasan batu, alhamdulillah. Dan rakan saya terpaksa diselamatkan, diusung dan dibawa ke bomba, dan dagu dia terpaksa dijahit. Okey, dijahit. Pecah lah, memang pecah. Dan akibatnya grup yang sesatu dapat diselamatkan juga oleh bomba. Jadi dua lah, rakan saya dan grup yang sesatu diselamatkan.
Dan alhamdulillah rakan saya tersebut sampai sekarang pun alhamdulillah dia sudah sihat dan dapat bekerja seperti biasa. Okay, dan saya terdengar kabar ini dan saya tercari-cari juga lah rakan saya itu di mana dia si Firdaus ni. Tapi kebetulan dia lalu di depan rumah saya tengah merana bahan makanan. Jadi saya pun berceritalah tentang apa sebenarnya kejadian yang berlaku. Dan kebetulan bomba yang menyelamat itu adalah sepupu saya. Jadi saya combine-kan lah ceritanya. Okey, jadi guys, okey, pengajarannya di sini, okey, sekiranya kamu masuk dalam hutan, pastikan satu, kamu tahu jalan, okey. Kedua, jangan sombong. Okey, jangan sombong, jaga mulut, okey. Dan sekiranya kalau kamu sesat, okey, ini tips yang bomba bagilah. Okey, kalau kamu sesat, kalau boleh, mesti ada telefon lah, hubungi bomba dan jangan bergerak dari kawasan di mana kamu sesat. Contohnya macam kamu rasa kamu sudah sesat, terus stay di situ. Jangan jalan. Okey, sebab makin kamu jalan, makin jauh. Jadi hilang. Okey, jadi kamu stay di situ, stay di mana tempat kamu sesat. Kamu buat unggun api kah? Buat apakah? Kibar baju kah? Ataupun berteriak kah? Sebab bomba lebih senang cari sekiranya kamu stay di situ, tempat yang sesat tu, stay di situ. Dan kalau boleh banyakkan baca doa kalau sesat. Okey, istighfar, baca doa, baca Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi yang lazim, ayat-ayat lazim. Dan sebelum masuk hutan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa alim. Banyak doa-doa yang Nabi sudah ajar. Kalau rasa susah sangat hafal, baca bismillah pun memadai. Jadi guys, itulah dia kisah rakan saya yang sesat di dalam hutan, ingin menyelamatkan orang, namun dia yang diselamatkan. Okey, jadi ini satu kisah benar ya, kisah benar. Okey, kisah benar dan saya berharap benda ini tidak berulang lah, sebab kalau ia boleh melibatkan keselamatan diri dan nyawa. Ya, jadi walaupun rakan saya ini seorang yang hebat, pakar, tapi benda tersebut memang sudah mau jadi, jadilah. Okey. Jadi guys, setakat itu saja kisah saya kali ini. Kalau anda minat dengan kisah-kisah seram, anda boleh klik sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Jadi setakat itu saja kisah saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.